A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pertama-tama kalinya ya, sekian lamanya kelas kita tertangguh ya, disebabkan ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi alhamdulillah pada hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkongsi ilmu walaupun dalam keadaan yang mana atas talian sahaja ya. Jadi kita berdoa kepada Allah, moga-moga kelas yang kita buat ini, kuliah yang kita buat ini bermanfaat untuk diri kita, sesama kita dan kehidupan kita ya. Jadi disebabkan kita buat kelas ini secara atas talian, maka tidaklah saya mensyarahkan kitab pengajian kita ini secara dalam konteks yang lama, seperti mana kita bertemu dalam keadaan yang mana secara bersemuka ya, tidak ya. Jadi saya akan syarahkan serba ringkas dan padat insya-Allah ya. Jadi moga video yang kita buat ini, kelas yang kita buat ini ya, akan bermanfaat untuk diri kita sama-sama lah ya. Baik, kelas pada hari ini ya, jemaah Masjid Selamat, kita akan mulakan dengan pengajian hadis, yang mana pengajian hadis kita yang tertangguh. Maka kita akan mulakan, kita akan sambung pengajian kita dalam bab sedekah ya, iaitu kelebihan bersedekah dalam Islam. Kelebihan bersedekah dalam Islam ya. Jadi siapa yang ada kitab tu boleh rujuklah. Ini kita berada dalam jilid yang ketiga dan habis dah ya. Jilid yang ketiga dan habis dah dalam bab bersedekah pada muka surat 273, kelebihan bersedekah dalam Islam. Kita berada pada bab kaum perempuan digalakkan bersedekah dan sebab-sebabnya mengapa ya. Dia senang cerita dalam konteks bersedekah ni jemaah semua, semua Islam disarankan, dinasihatkan dan diajar oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah. Sebabnya di dalam harta kita adanya harta orang lain. Di dalam harta kita adanya manfaat yang perlu kita berikan dekat orang lain. Sebab apa? Sebab rezeki yang kita dapat itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan nikmat dia kepada kita, nak tak nak kita kena bantu masyarakat. Jadi nak bantu masyarakat itu dalam keadaan bersedekah ni dia adalah kaedah-kaedah dia. Mula-mula kena sedekah apa? Sedekah wajib macam zakat. Kemudian ada sedekah sunat kalau banyak sikit harta. Kemudian golongan siapa yang kita nak bagi sedekah, yang diutamakan, yang afdal siapa? Mak ayah ataupun isteri ataupun anak-anak ahli keluarga yang afdal okey. Kemudian tengok ahli keluarga tu dah okey sikit, dia punya kehidupannya dah boleh lah hidup, baru kita mulakan bersedekah dengan sahabat-sahabat, kepada sahabat-sahabat, kemudian kepada masyarakat setempat, macam itulah. Okey. Cuma dalam konteks perbahasan kita pada malam ini ya, pada kali ini ya, dia berkisah tentang perempuan, iaitu golongan wanita, galakkan bersedekah bagi golongan wanita. Hadisnya daripada Jabir bin Abdullah ya, radhiyallahu anhu, yang mana qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salata yaumal 'id. Ni au kama qala, panjang hadisnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, aku telah hadir bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sembahyang pada hari raya ya. Nak diringkaskan, lepas je baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu habis berkhutbah, habis mayang semua, dia pun pergi dekat tempat perempuan. Dia pergi kat tempat perempuan. Bila dia pergi tempat perempuan, baginda pun menyebutkan, bersedekahlah kamu semua wahai perempuan, kerana sesungguhnya kamu semua ni kebanyakannya ya, kamu semua ni menjadi kayu bakaran api neraka. Kayu bakaran api neraka. Jadi api neraka tu kayu dah tu ya. Jadi nak gambarkan dahsyatlah kat situ. Apa punca yang mana perempuan bila
apa ni, makhluk yang bernama perempuan ini banyak menjadi kayu yang membakar api neraka. Kenapa? Jadi bila Nabi Muhammad menyebutkan apa perkara itu, maka gelisahlah para perempuan yang berada di masjid. Dan bangunlah seorang perempuan yang mana berkedut apa ni pipinya, nak membakar, mungkin dah berumur lah. Dia pun bertanya kepada Rasulullah, kami mengapa seberat itu dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kami, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa? Maka perempuan itu bertanya. Maka baginda pun menjawab, kerana kamu semua ni selalu mengadu tidak cukup nafkah. Tidak cukup nafkah, yang mana tidak bersyukur. Jadi apa, dia bila dah ada kehidupan, kalau sebut kat sini, bila dah mewah, dan dia nak lagi kehidupan, nak lagi mewah. Semasa sempit pula tidak mahu bersabar dan tidak mahu menimbang kemampuan suami. Okey. Maknanya suami, kalau kita dah bersuami, kalau kaum perempuan itu dah bersuami, bermaksud dia dah bersetuju untuk hidup dengan suami tersebut. Jadi nak tak nak, kalau suami itu miskin, sederhana miskin, kaya sekalipun, mesti kena terima. Mesti kena terima, sebab dia dah berakad, aku terima nikah, dah bersetuju untuk bernikah. Jadi berkisarkan kepada dah terima nikah tu, la budda, nak tak nak kita kena terima suami kita tu. Walau macam mana sekalipun dia punya harta dia bagaimana. Ni kita tak cerita pasal sikap. Sikap tu poin yang lain. Ni kita cerita pasal harta. Okay. Jadi dekat situ, itu yang Nabi kita Muhammad menyebutkan, kebanyakan daripada perempuan ni dia nak lagi lebih. Biasalah tu perempuan. Dan kan disebutkan perempuan ni nafsu itu lebih bonah, lebih daripada lelaki. Jadi dia tak cukup. Sedikit sangat golongan perempuan yang bersyukur. Tapi kebanyakan golongan perempuan ni dia kurang bersyukur, ataupun dia tidak bersyukur. Kalau tengok kan kawan dia ada golang, dia pun nak golang juga. Kalau tengok kawan dia kan cerita pasal cincin, nak agak cincin. Kalau tengok kan beli sofa baru, dia pun nak sofa baru juga. Macam itulah. Dia nak semakin bertambah. Dalam masa yang sama, dia tidak melihat keadaan suami dia itu sama ada mampu ataupun tidak. Maknanya tidak bersyukur. Jadi bila dia tengok kawan dia tu ada harta, ada macam-macam bondo, maka dia pun mengadu dekat suami dia, dalam keadaan dia tak tahu suami itu mampu ataupun tidak. Bondo ni pun berlaku dekat orang kaya. Jangan yang berlaku. Orang kaya contoh, dah ada sebiji kereta, tengok kawan pakai kereta yang lagi canggih, dia minta lagi dekat suami kereta baru, padahal dah ada kereta. Tak bersyukur. Tidak bersyukur. Jadi bondo-bondo macam gini yang Allah Nabi sebut dekat dalam Quran. Kemudian ditambah pula, Jabir meriwayatkan, dia berkata, golongan perempuan itu pula pun tampil bersedekah dari barang-barang perhiasan badan mereka. Mereka meletakkan pada baju Bilal, subang dan anting-anting serta cincin mereka. Nak mengembarkan dekat sini ada keinsafan lah. Ada keinsafan ketika mana zaman tu, siapa yang dengar ketika tu, dia torih sedekahkan apa yang mereka semua ada. Macam lah. Jadi dekat sini nak disebutkan galakan. Kita ni bukan khabar wajib, tapi galakan. Galakan bersedekah dalam kalangan kaum perempuan ini untuk apa? Untuk menghilangkan rasa nafsu ke arah ke arah kenikmatan yang melampau. Itu benda biasa. Perempuan memang ke arah itu. Jadi dan pada masa yang sama, sedekah ini mendidik jiwa kita erti sabar, bersyukur. Gitulah. Jadi khabarkanlah dekat anak-anak kat luar tu, siapa yang ada anak perempuan, banyak-banyakkan bersedekah. Kalau dia suami ni, dia poin dia mudah je. Dia dah sediakan tompek tinggal, dah cukup makan minum, maka sempurnalah. Tompek tinggal, makan minum, rezeki cukup, maka dah cukup dah dia hidup hidup sama-sama dengan perempuan, dengan isteri dia. Gitu. Bukti apa? Bukti yang Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad bukan kaya pun. Ada rumah, ada tempat tinggal, ada pakaian, ada minuman, cukup. Selesai. Jadi itu dia dalam hadis ni sebut. Jadi bukanlah kita nak gambarkan lelaki suami ni kena perlu berio bagi perempuan isteri itu rumah mewah, pakaian cantik-cantik pun tak ada. Yang penting asas tu ada tempat tinggal, ada tempat berteduh, selesa tidur, baju tutup aurat,
ya, berpakaian cantik dan selesai. Itulah. Ada makan pagi, makan minum tengah hari, malam dah selesai. Itu yang asas. Selebih itu kalau ada rezeki lebih. Macam itulah. Okey. Nah, jadi itu kita punya perbahasan pada malam ini, ya, yang mana apa ni, dalam bab bersedekah ini digalakkanlah kepada perempuan untuk menampung, ya, supaya tidaklah kaum perempuan itu berada pada berada pada kalangan golongan-golongan perempuan yang mana menjadi kayu yang membakar api. Okey, tak ada jadi macam itulah. Okey. Baik. Jadi selesai dekat dalam bab tu. Kemudian kita masuk bab yang terakhir, hukum isteri bersedekah dari harta suami. Ini hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana hadisnya hadis sahih. Dia menyebutkan, ya, dia menyebutkan dekat sini, seorang isteri itu bila mana dia bersedekah, okey, bersedekah, seorang isteri yang bersedekah dengan harta suami, dia duit tak ada, tapi dia sedekah gunakan harta suami, sama ada secara sembunyi ataupun secara terang, maknanya suami dia tahu ataupun tidak, maka dia dapat pahala, suami dia pun dapat pahala dengan sebab usahanya. Bahkan kalau dia ada orang gaji, ya, orang gaji itu pun yang jaga harta suami itu pun dapat pahala, ya, yang jaga simpanan sedekah itu pun tadi dapat pahala. Hadis sahih daripada Bukhari. Jadi kalau isteri yang mana kebanyakan isteri ni jadi suri rumah, duit tak ada, kan, lepas itu suami bagi duit, dia nak sedekah RM1, RM2, kan, mana dia mampu, kan, dia sedekah ataupun dia sedekahkan harta suami. Selain daripada duit, ada pokok dekat tanah suami itu, pokok buah, dipotik buah tu disedekahkan dekat masjid, kan, nak nunggu suami susah sebab sibuk, kan, dia pun potik, dia sedekah dekat jiran semua. Jadi dia dapat pahala, suami dapat pahala. Ya, dalam hadis ni tidak ditentukan, tidak disebutkan apa benda sedekah, kan. Jadi sedekah itu sama ada duit ataupun makanan, minuman, yang penting ianya boleh disedekahkan, maka dapatlah pahala, ya. Gitu. Jadi itu yang nak disebutkan dekat sini, tidak ada masalah pun untuk kaum perempuan itu bersedekah menggunakan harta suami, ya. Banyak hadis dekat dalam ni, jadi siapa yang ada kitab boleh bacalah seberingkas. Jadi itu seberingkas berkaitan tentang saya punya kuliah pada hari ini, ya, yang nak menyebutkan tentang pentingnya bersedekah ini secara umumnya untuk semua orang Islam, tetapi khususnya pada hari ini untuk golongan wanita. Ya, untuk golongan wanita disarankan, digalakkan untuk bersedekah bagi menampung dosa-dosa pada dunia ke atas suami tadi itu. Mungkin dia ada terasa kurang hidup dia ke, ya, terasa tak cukup ke hidup dia, buruk sangka dengan suami ke, ya, tidak bersyukur ke, tidak bersabar dengan apa keadaan suami macam tu, maka itulah kaedah untuk menampung dosa tadi, ya. Jadi itulah, cukup sekadar itu kita punya kuliah pada hari ini, ya. Moga-moga ianya bermanfaat, ya. Panjang-panjanglah dekat anak siapa yang ada anak-anak perempuan, menantu-menantu perempuan, cucu-cucu perempuan, bagi dia orang tahu, ajarkan daripada awal, ya. Moga ianya bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam jemaah semua. InsyaAllah kita akan sambung kita punya kuliah hadis kita ni pada pertemuan akan datang, ya, dalam konteks yang samalah, insyaAllah, bismillah. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.